صلاة جامعة صلاة جامعة صلاة جامعة رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Malam ini insyaAllah program kuliah maghrib kita ganti dengan program sembahyang sunat khusuful qamar, iaitu gerhana bulan yang kalau tak silap saya lah mula pukul 4 tadi, dan dia akan penuh pukul 7 tadi lah lebih kurang. Sekarang ni kira tengah, akan tamat kat pukul 8 ke pukul 9 gitu lah. Jadi saya nak kena terang lah kaifiat. Dia susah pada maya raya lagi. Senang je, tapi banding maya raya, raya mudah lah takbirnya, tu pun ada silap. Jadi sedikitlah penerangan. Kita baru gelap. Yang nampak ni di Australia lah, yang malam dulu. Tapi orang yang di pantai timur, kalau duduk tepi laut tak ada halang, boleh nampak dah ni berlaku. Dan gerhana ini ada dua. Satu gerhana matahari waktu siang, dia panggil kusuf, kaf, kusufus syams. Selagi nak kalau gerhana bulan berlaku malam, dia panggil khusuful qamar. Jadi kalau nak usalli sunnatal khusuf raka'ataini ma'mum Allah Ta'ala pun boleh, ataupun usalli sunnata, kalau sunnat nak sebut khusuful qamar tak boleh lama, sunnata khusufil qamar ataupun sunnatal khusuf, mana-mana mudah, ataupun payah sangat tu zadu usalli lah. Masa takbir tu niat lah, sahaja aku sembahyang sunat gerhana bulan 2 rakaat ikut imam, ataupun jadi makmum, tu sembahyang lah. Kemudian bezanya 2 rakaat saja, tapi dia ada 2 qiyam. Jadi dia akan qiyam 4 kali ya, 4 Fatihah, 4 surah. Dan kalau ikut sunnah, Nabi suruh baca, dalam hadis disebut fatal al-qiyam, tasbih waktu rukuk tu kalau nak ikutlah sebanyak sekadar 100 ayat punggah. Tu ulama cadang 100 kali tasbih subhana rabbil azim wa bihamdihi. Tu tak lah, kita buat lebih sikit, iaitu kita ambil sebelah ataupun tak larat 3 dah. Okey, bila rukuk pertama qiyam balik, sami Allahu liman hamidah, saya akan baca Fatihah macam ni balik, macam biasa balik. Surah kan ikut dia suruh baca surah Maidah lah apa, mampu saya tak apa benek-benek ya. Lepas tu rukuk balik, i'tidal baru sujud, makna 2 kali berdiri ya, ikut lebar lah. Lepas tu rakaat kedua pun ulang balik. Habis je yang itu tu bila ya as-salat lagi as-salatu jami'ah, hak nak khutbah jangan bisalah innallaha malaikatu yusalluna 'alan nabi. Saya pun duduk tanya kot lah, tak nak atas lengut lah tinggi. Itulah ada hadapan nak tanya, aku terlepas pandang. 4 qiyam, bukan 4 rakaat. Bila nak 4 qiyam dia jadi 4 kali lah rukuk pun. Betul tak? Tengoklah
qiyam, rokok, qiyam, Fatihah balik. Hak ni terus ke rokok? Rokok balik, qiyam, barulah. Macam tu lah. Okey lah, clear boleh. Salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, rahimakumullah. Sauf. صلي لله تعالى، صلي سنة خسوف القمر ركعتين إماما لله تعالى. الله أكبر. جهت وجهي لا شريك له وأنا من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا وأتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما كنتم لا تعلمون. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان الله، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم،
سبحان ربه وبحمده سمع الله لمن حمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي سبحان ربي سبحان ربي الله أكبر الله أكبر سبحان ربي سبحان ربي سبحان ربي سبحان ربي سبحان ربي وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا
لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. أكبر. الله أكبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. الله أكبر. التحيات المباركات الصلاة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي. أستغفر الله العظيم الذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وقلبا خاشعا ووجها منيرا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وتوبة قبل الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وفوزا بالجنة ونجاة من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا وقدوتنا محمد النبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون الحاضرون والمسلمات والحاضرات اتقوا الله لعلكم ترحمون وقال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقال الله سبحانه وتعالى أيضا في محكم تنزيله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Tuan-tuan dan puan sidang jemaah yang dihormati lagi dikasihi, saya menyeru tuan-tuan dan diri saya untuk sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan peristiwa yang sedang berlaku sekarang ini yang dinamakan dengan gerhana bulan. Seperti yang telah saya bacakan ayat di dalam surah Fussilat ayat ke-37 di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Mari kita renungi apa yang telah Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam ayat tadi. Ayat ini ialah dari surah Fussilat ayat ke-37. Firman Allah, dan di antara tanda-tandanya, artinya tanda kebesaran Allah, Allah menjadikan malam dan juga siang. Malam dan siang ini termasuk antara tanda kebesaran Allah
Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan matahari dan juga bulan. Maka oleh kerana itu kata Allah, jangan kamu sujud, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Jangan sekali-kali kamu sujud kepada matahari dan bulan. Dan ayat ini merupakan peringatan Allah terhadap orang-orang Arab musyrikun di zaman Rasulullah yang menganggap dan menyembah matahari dan bulan. Maka kalau seandainya ada sekarang agama yang menyembah matahari, itu warisan di zaman jahiliyah, di zaman Nabi dulu. Kerana yang sepatutnya disembah hanyalah Allah yang telah menciptakan malam dan siang. Dialah Allah Tuhan yang juga telah menciptakan matahari dan juga bulan. Yang kata Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya, Allah yang menciptakan seluruh alam bahkan. In kuntum iyyahu ta'budun. Seandainya kamu sebenar-benar orang menyembah Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Allah. Jangan menyembah makhluk-makhluk yang dicipta oleh Allah. Maka di saat dan ketika ini tuan-tuan sekalian, sedang berlakunya gerhana. Sekarang ini gerhana penuh yang bermula beberapa jam sebelum. Bagaimana berlaku gerhana ini? Kalau disebut khusuful qamar, artinya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yaitu dalam surah Al-Qiyamah, fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Maksudnya, di antara tanda berlaku kiamat yang telah Allah jadikan dahulu sekarang ini sebagai tanda peringatan kepada seluruh manusia, kata Allah, apabila mata itu terbelalak melihat sesuatu yang pelik dan ajaib. Wa khasafal qamar, dan bulan hilang cahayanya. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, dan dihimpunkan matahari dan bulan. Mari kita melihat sedikit bagaimana yang dikatakan khusuful qamar. Khusuful qamar menunjukkan kedudukan bumi berada di celah antara bulan dan juga matahari. Artinya, matahari berada di bawah kita kalau ikut kedudukan, kemudian kita di tengah, dan di atas kita ialah bulan. Menyebabkan cahaya yang disuluh oleh matahari tidak sampai ke bulan, dan ini di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau bagaimana berlakunya gerhana matahari? Gerhana matahari berlaku di waktu siang, apabila bulan yang berada di tengah, tidak seperti mana gerhana bulan. Gerhana matahari, bumi, kemudian di tengahnya bulan yang menghalang cahaya matahari, biasanya selalunya berlaku siang. Dan ini ialah menunjukkan kedudukan alam semesta ini yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang saya hormati lagi saya kasih sekalian, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan sebahagian besarnya ialah dengan alam-alam ciptaannya. Lihat sahaja Allah Ta'ala bersumpah dengan langit dalam surah At-Tariq, was-sama'i wat-tariq, dan demi langit dan demi yang At-Tariq yang memecahkannya. Dan Allah bersumpah dengan matahari, wasyamsi wa duhaha, dalam surah Asy-Syams. Allah bersumpah dengan bulan, wal qamari idza talaha, juga surah Asy-Syams ayat yang kedua. Allah bersumpah dengan malam, wan nahari idza jallaha, bersumpah dengan siang, wan nahari idza jallaha. Dan Allah bersumpah dengan malam, wal laili idza yaghshaha, was samai wa ma banaha. Dan Allah bersumpah dengan bumi, wal ardi wa ma tahaha. Allah bersumpah dengan sekalian ciptaan-ciptaannya. Maka kata ulama, ini tidak ada tujuan yang lain melainkan Allah ingin menunjuk
kehebatan dan kebesarannya, kerana tidak ada yang boleh mencipta sekalian yang hebat ini dan apa yang berlaku sekarang ini kecuali daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan dan puan sekalian, marilah dengan tanda-tanda kebesaran yang Allah Ta'ala tunjukkan ini, untuk kita sering melakukan muhasabah diri. Kita melihat dan mengkoreksi diri kita, bahwasanya sepanjang-panjang kehidupan yang telah kita lalui sejak dahulu sampai sekarang, adakah benar-benar mengikut peraturan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala? Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala juga banyak memperingatkan kita di dalam ayat-ayat yang lain. Allah telah memperingatkan kita bahwasanya manusia ini dikategorikan kepada dua kelompok manusia, sama ada kelompok pertama ataupun kelompok kedua, nisbah dunia dan akhirat. Maka dengan kejadian yang berlaku ini, mari kita bermuhasabah, kita merenung diri kita dengan segala ujian yang melanda sekarang ini. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Isra ayat ke-18 dan juga ayat ke-19, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha fahuwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura. Inilah dua kategori manusia. Di mana kedudukan kita? Allah menyatakan dalam ayat ini, man kana yuridul ajilah, bahwasanya sesiapa yang berkehendakkan dunia, yang digelar al-ajilah, ajjalna lahu, kami segerakan. Kalau tuan-tuan nak kepada dunia, tuan-tuan berusaha. Ramai di kalangan manusia yang diberikan kekayaan. Ada orang diberikan kaya duit simpanan, ada orang diberikan kaya harta, ada tanah yang banyak, ada rumah yang banyak. Ini atas daya usaha. Dan hari ini kita melihat ramai di kalangan anak-anak yang seusia semuda 18-19 tahun sudah boleh jadi jutawan. Kerana ini kata Allah, kerana dia berkehendak. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu. Tetapi ingat wahai sekalian manusia, Allah juga menyatakan fiha ma nasha'u liman nurid. Ada sesuatu yang kami kehendaki untuk kami berikan kepada orang yang tertentu juga yang kami kehendaki. Ada orang berusaha tidak kaya, ada orang tidak berusaha tapi hartanya diwarisi. Ini yang Allah Ta'ala gambarkan. Tapi ingat wahai manusia, summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Di samping kekayaan yang kami berikan di atas kehidupan kamu di atas dunia, yang kamu sebenar dan hakikatnya tidak lama pun akan hidup di atas dunia. Kita hidup bukan lama tuan-tuan sekalian. Kita hidup di dunia hanya sangat sekejap. Cuma kita yang berasa lama. Nisbah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Dalam surah As-Sajdah, fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di akhirat sama 1000 tahun kita hidup di atas dunia. Maka kita bandingkanlah betapa singkat kehidupan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan beringat wahai tuan-tuan sekalian, Allah menyatakan summa ja'alna lahu jahannama, kami juga menciptakan neraka jahannam. Kalau kami berikan kamu harta kekayaan, jangan lupa, seandainya kamu lalai leka dengan harta yang diberikan, kamu tidak infak, tidak bersedekah, membantu orang, kami juga menciptakan neraka jahannam. Untuk orang yang asi kepada Allah, kami ciptakan neraka jahannam. Kerana sifat masuk ke neraka tidak ada yang elok. Antara ciri masuk ke neraka, yaslaha madhmuman madhura,
Kamu akan diheret dengan penuh kehinaan. Madhmuman, terhina. Madhura, lagi juga bersendirian, tidak berteman. Kita kalau hidup di atas dunia, pasti kita sunyi kalau sendirian. Tambah-tambah sekarang ini musim hujan, ada orang takut duduk di rumah. Kalau seandainya hujan lebat, duduk sorang-sorang, memang menakutkan. Maka yang takut itulah yang Allah gambarkan untuk orang yang asi, yang tidak taat, tidak patuh kepada Allah. Maka marilah kita relitkan tanda kebesaran Allah dengan berlakunya khusuful qamar ini dengan kehidupan dunia dan akhirat kita. Lalu Allah membandingkan golongan yang kedua. Golongan yang kedua ini kata Allah, wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkur. Dan orang yang berkehendakkan akhirat dan dia berusaha bersungguh-sungguh, dia datang ke masjid, dia mencari ilmu, dia bersedekah, berinfak, melakukan amalan-amalan sunat, berpuasa, membaca Al-Quran, patuh dia kepada arahan Allah. Orang sebegini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berlakukan dalam keadaan dia beriman, wa huwa mu'minun, maka orang yang sebegini fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, pasti segala amalan kebajikan yang dia lakukan di atas dunia akan dipersyukurkan oleh Allah dengan diberikan ganjaran pahala di dunia, lalu ditukar ganti dengan syurga di akhirat, negeri yang khuludun bila khuruj. Ini sifat syurga. Kita masuk dalam keadaan masuk yang tidak akan lagi keluar, dan kita akan kekal. Ini perbezaan. Orang yang masuk ke neraka pasti ada yang keluar. Ini dalam akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Siapa mereka? Al-asi min ummati Muhammadin, yang bermaksiat di kalangan umat Muhammad namun meninggal dunia dalam keadaan masih lagi beriman, walaupun sebesar debu dan hama. Namun orang yang masuk ke syurga pasti tidak akan ada yang keluar, kerana sifat syurga begitu. Khurujun, dukhulun bila khuruj, masuk tanpa keluar, dan akan kekal. Khuludun bila khuruj, kekal tanpa keluar. Ini sifat umat Muhammad yang masuk ke syurga. Sidang jamaah yang dihormati lagi dikasihi sekalian, mari kita sedikit lagi bermuhasabah. Semenjak dua menjak ini, kalau kita perhatikan kembali kehidupan kita, sama ada khususnya di Malaysia, termasuk di seluruh dunia sebenarnya pada hakikatnya, telah pun berubah secara total. Kehidupan kita tidak sama seperti setahun sebelum 2020. Ini disebabkan kita diuji oleh Allah dengan 3 ujian besar. Pertama, kita diuji dengan munculnya satu virus yang baru yang belum dikenali orang, sehinggalah para pengarah, para doktor tidak mengetahuinya dan tidak mengenalinya. Lalu dinamakan secara singkatan nama oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dengan COVID-19, kerana ditemui di tahun 2019. Ini yang pertama yang telah mengubah kehidupan kita secara total. Kemudian yang kedua, yang sampai sekarang lagi tengah berlaku, bahkan COVID-19 pun tengah berlaku penambahan, peningkatan kes. Yang kedua, sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, berlaku perubahan iklim, monsun timur laut, yang juga telah mengubah kehidupan seluruh penduduk dunia secara total. Di mana kalau kita melihat dalam ilmu meteorologi, pusingan dan kitaran matahari sekarang ini, yang juga bersangkut paut dengan peristiwa yang sedang kita hadapi sekarang, itulah khusuful qamar, di mana berlaku kitaran yang merupakan satu cycle lengkap yang ditemui oleh seorang saintis di barat yang bernama Henry Swabe tahun 1842, bahwasanya kitaran matahari sekarang sudah masuk sejak dicerap kitaran ke-27.
di mana kitaran ini disebut sebagai the solar cycle sunspot yang bersifat di sebelah awalnya akan mengalami 4 tahun ke 5 tahun. Permukaan matahari itu sangat aktif menyebabkan berlaku kemarau teruk. Adapun cycle 11 tahun yang berada di hujung seperti yang sedang kita alami sekarang ini dinamakan solar cycle sunspotnya ialah minimum. Andai kita melihat kepada teropong-teropong yang disediakan oleh barat, saya melihat gambar bagaimana matahari yang berada dalam cycle kitaran ini menjadi pasif dan tidak aktif. Maka tidak pelik, setiap sesuatu yang berlaku di dunia pasti akan ada satu penerangan dari sudut saintifik. Maka dunia juga begitu. Maka tidak pelik kalau kita mendengar amaran-amaran yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, Jabatan Meteorologi di dunia dan di Amerika, bahawasanya akan berlaku hujan, perubahan iklim monsun timur laut yang akan menyebabkan hujan turun tidak berhenti. Makanya berlaku kepala air dikenali di tempat kita. Banjir besar yang berlaku melihatkan air mencurah-curah termasuk di negara-negara di Eropah. Banjir di Jerman, di Perancis, di Britain kita dengar. Di negara China, di India, di Pakistan, dan kita masih mengalaminya. Semua ini berlaku bukan secara sendirian, tapi ianya berlaku di atas kehendak dan kemahuan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ujian yang kedua yang mengubah kehidupan kita secara total. Yang ketiga, sidang jemaah sekalian, tahun depan seperti yang saya sebutkan, cycle kali ini akan tamat tahun 2020. Maka 2023 yang ke atas pasti dia memasuki the new cycle, solar cycle sunspot, dan dia akan berada di era kawasan yang sangat-sangat kepanasan. Tahun depan dan akan mendatang kita akan mengalami kemarau teruk. Tahun depan juga kita akan mengalami apa yang dinamakan krisis makanan. Sebahagian penduduk dunia dikatakan akan kelaparan. Maka sudah pasti fenomena ini tidak berlaku tiba-tiba. Sudah bermula dan ada sebab musababnya apabila Rusia yang masuk menyerang Ukraine. Ini sebab musabab supaya diterima oleh akal manusia. Kalau kita menyebut bagaimana nak berlaku kebuluran, nah sekarang dalil sebab dia di depan kita. Ukraine negara pengeluar gandum terbesar di dunia. Apabila diserang Rusia, gandum yang telah dituai sampai sekarang sudah hampir setahun tidak boleh diurus dan dijual. Pasti gandum-gandum ini sudah rosak. Maka petani tidak boleh melakukan satu kitaran tanaman baru, dan ini terkesan dan kesannya sangat-sangat pasti dirasai pada tahun-tahun yang mendatang. Marilah sidang jemaah sekalian, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memperbanyakkan bertaubat. Dan ini tertera dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, "Qad julliya 'ani asy-syams fa khataba an-nas fa hamidallah wa athna 'alayhi. Thumma qala inna asy-syamsa wal qamar la yankasifani li mauti ahadin wa la li hayatihi fa idza ra'aytum dhalik fasallu wa tasaddaqu wa dhkurullaha 'azza wa jalla. وقال يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا." Hadis ini riwayat Imam An-Nasai. Maksudnya, Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya telah pernah jelas dan teranglah matahari, lalu seandainya berlaku gerhana, maka berkhutbahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia, para sahabat. Nabi menyebut alhamdulillah, Nabi memuji Allah, dan Nabi berkata sesungguhnya matahari dan bulan itu tidak menjadi gerhana kerana kematian seseorang. Kerana pernah ada tuduhan berlaku gerhana disebabkan kematian Ibrahim anak Nabi. Ini tidak benar, dinafikan oleh Al-Quran dan Rasulullah. Tidak berlaku gerhana kerana kematian seseorang ataupun kerana hidupnya, kata Rasulullah.
maka seandainya kamu melihat atau mengetahui berlakunya gerhana itu, maka hendaklah kamu lakukan 3 perkara. Maka seandainya ditanya, apakah amalan yang akan kita lakukan dengan sebab gerhana ini, kata Rasulullah 3. Pertama, fasallu, hendaklah kamu salat. Ya alhamdulillah, kita telah melakukan salat gerhana. Yang kedua, kata Rasulullah, wa tasaddaqu, bersedekah. Masih ada ruang, balik pulang nanti bersedekah. Dan yang ketiga, wa dzikrullah azza wa jal, berzikirlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana bentuk zikir? Dalam satu ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, andai kamu ingin berzikir, jangan zikirnya sedikit-sedikit, zikirlah yang banyak. Malam ini malam untuk kita berzikrullah dengan zikir yang banyak. Dan berkatalah Rasulullah memberikan nasihat di dalam khutbah, ya ummatan Muhammadin, wahai umat Muhammad sekalian. Ini khutbah Rasulullah di depan para sahabat, memperingati seperti yang sedang saya lakukan sekarang. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, lau ta'lamuna ma a'lam, andai kamu mengetahui apa yang aku ketahui, malangnya kamu tidak mengetahui apa yang aku tahu. Ini kata Rasulullah, la dhahiktum qalilan, nescaya kamu akan sedikit ketawa, wala bakaitum kathiran, dan nescaya kamu akan banyak menangis, tapi yang berlaku sebaliknya. Maka hadis ini ialah riwayat Imam An-Nasai. Maka tuan-tuan dan puan sekalian, marilah kita bermuhasabah dengan peristiwa yang berlaku di depan kita. Mudah-mudahan kita memperbanyakkan bertaubat kepada Allah, banyak kembali kepada Allah, dan banyak merenung dalam diri sendiri, di manakah kekurangan-kekurangan yang sedang kita hadapi. Kita tidak boleh lari daripada ujian. Ujian pasti akan mengenai setiap orang. Dan sekarang kita diuji lagi sidang jamaah sekalian. Kita uji dengan apa? Kita diuji Allah dengan cara bagaimana perlu kita memilih kepemimpinan dan kuasa di negara ini. Jangan lupa sidang jamaah sekalian, 19 hari orang kita diuji. Lalu bagaimana ciri-ciri pemimpin? Bagaimana wadah yang perlu kita pilih? Kita perlu kembali kepada Al-Quran Hadis. Dalam Malaysia, orang memilih parti dan mengundi ada 3 jenis kelompok manusia. Ingin saya mengambil kesempatan yang sedikit yang terakhir. Ada orang mengundi memilih hanya menggunakan nafsu. Siapa yang boleh beri banyak kepada dia, walaupun dia marah, dia akan undi. Yang kedua, ada orang mengundi memangkah sekadar menggunakan akal. Ini orang-orang tua, minta maaf saya sebut, yang tak boleh berubah. Kok mana pun sebut, aku maklum ni tetap undi hak tu lah dia dulu sampai sekarang. Lalu kita sebut maklum, yang maklum nak pilih ini orangnya rasuah, pemimpinnya tidak baik, menggelapkan wang dan sebagainya. Dah, aku nak pantah juga. Ini menggunakan akal. Lalu bagaimana ciri nak mengundi? Ini ada dalam Islam. Orang yang beriman kepada Allah mengundinya pasti menggunakan akal dan juga Al-Quran dan Hadis. Kenapa? Kerana dalam hukum fiqh ada dinamakan ahkam syar'i dan juga ahkam taklifi, hukum syarak. Adapun hukum syarak, hukum taklif juga dinamakan kerana kita akan dipertanggungjawab di padang mahsyar di akhirat. Ada 5 hukum syarak. Sama ada wajib, sunat, haram, makruh ataupun harus. Maka yang dikatakan hukum taklifi ialah yang berlaku di atas orang. Adapun hukum duduk di situ tidak berubah. Seperti mana selalu orang sebut, perbuatan ini merosakkan agama. Agama sekali-kali tidak akan rosak kerana dia suci daripada dulu sampai sekarang. Yang rosak ialah penganutnya. Maka kita memangkah dan mengundi, pasti dipersoalkan Allah di akhirat. Andai kita tersalah memilih kelompok dan wadah yang di belakangnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang menyebabkan martabat dan kedudukan Islam diinjak dan dihina, pasti kita akan dipersoalkan di padang mahsyar. Ataupun kita memilih orang yang tidak beramanah dan rendah integriti, yang tidak bersih. Kalau kita memilih dengan sebab kita memilihnya kerana semata-mata ada kepentingan kepribadian,
kerana nak menyelamatkan diri, atau berrasuah, duit dan wang negara hilang. Kita mesti memilih orang yang beriman, yang bersih, yang suci, kerana setiap tindakan kita dipanggil ahkam at-taklifi, dan kita disebut al-mukallafin, artinya orang yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Pentingnya memilih kepemimpinan. Ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum Nabi dikebumikan, sudah berlaku pemilihan kepemimpinan. Maka tidak tepat kalau ada orang yang bertanya. Ada orang pernah bertanya kepada saya, Ustaz, kalau langsung tidak mengundi bagaimana Ustaz? Lalu saya menyebutkan, bodoh orang itu. Bayangkan kalau 1000 orang berfikiran seperti kamu, menyebabkan kalah Islam dan Islam diinjak-injak. Berlakunya orang meraihkan LGBT, orang meraihkan pesta arak dan sebagainya, rumah nombor akar, kedai nombor akar, tidak diberikan lesen dan sebagainya. Ini siapa nak tanggungjawab? Maka orang yang mengundi pasti menerima sahamnya di akhirat. Maka sidangnya mas sekalian, yang terakhir, marilah kita merenung firman Allah Subhanahu wa taala di mana dalam surah Al-Qiyamah sebagai penutup Allah menyatakan, ingat wahai sekalian manusia, ketika benar-benar sampai untuk kiamat, ketika itu kata Allah, fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, dan apabila mata terbelalak kerana ketakutan, berlaku sesuatu yang tidak pernah berlaku dan dilihat, dan ketika itu bulan hilang cahayanya, dan Allah campurkan matahari dan bulan. Itulah sebenar-benar kiamat yang akan berlaku kelak. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayatil bayyinat wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fadhal mustaghfirin wa ya najatat taibin. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك أن تؤيد الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وأن تشمل بعنايتك مولانا وتوفيقك مولانا الملك المعتصم بالله محب الدين السلطان الحاج صلاح الدين معظم شيء من المرحوم السلطان برليشة وولي عهده. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.